Assalamualaikum Ustaz. Kak dah pergi recording dan FB Live, Ustaz boleh mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan kita Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bertemu bersama. Kita teruskan insya-Allah siri tadabbur kita yang masih lagi membincangkan surah Al-Munafiqun. Dan insya-Allah pada hari ini mungkin siri yang terakhir untuk surah Al-Munafiqun. Baik, dalam sesi pertemuan yang sebelum ini kita telah membahaskan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yang mana daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu Wa Taala membongkarkan, menyingkap sikap-sikap orang-orang munafik. Mungkin ada jemaah yang maknanya di kuliah Fadil Ustaz Yusof kaitan munafik dalam Al-Quran kan. Mungkin boleh relate ataupun lebih memahami tentang sifat-sifat orang munafik. Cumanya dalam surah Al-Munafiqun ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dalam bentuk conclusion. Di apakah perkara yang paling besar yang direncanakan oleh orang munafik ini terhadap orang beriman, terhadap orang Islam pada ketika itu, iaitulah antaranya mereka nak menyekat bantuan pada orang muslimin. Dalam masa yang sama, mereka ketika mana Nabi SAW menyampaikan ataupun ucap, mereka memisahkan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan ucapan Nabi SAW. Maknanya ayat-ayat ini boleh terima, tapi kalau ucapan Nabi SAW itu mereka katakan ini boleh terima ataupun tidak. Sedangkan Nabi SAW "Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, dengan syariat, maka Nabi SAW tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, tetapi ia adalah wahyu. Namun tak menafikan sisi manusiawi Nabi SAW berkata-kata sebagai seorang manusia biasa. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung membicarakan 3 ayat yang terakhir, ayat 9, 10 dan juga 11. Dan saya sebutkan seperti mana surah Al-Jumu'ah sebelumnya, 8 ayat yang pertama itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Nabi SAW, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebagai salah satu rezeki, fadl, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat-sifat Bani Israel yang mana mereka ini ibarat keldai yang menanggung kitab-kitab, iaitu apabila mereka membaca, meneliti, telaah kitab-kitab, tetapi ia tidak memberi manfaat kepada mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 3 ayat yang terakhir daripada suratul Jumu'ah untuk menghilangkan ataupun mengubati penyakit-penyakit yang ada pada Bani Israel. Jadi sama juga dengan surah Al-Munafiqun, 3 ayat yang terakhir ini penting kerana 3 ayat inilah boleh kita sebutkan sebagai langkah-langkah sama ada untuk kita mencegah daripada sifat nifak itu melekat pada diri kita ataupun mengubati jika telah terdapat dalam diri. Jadi kita masuk kepada ayat yang ke-9, ayat yang pertama hari ini, 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara umum pada ayat ini mengingatkan kita kepada orang beriman agar kita tidak dilalaikan, la tulhikum, oleh 2 perkara yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, sering digandingkan di dalam Al-Quran, iaitulah amwalukum wala auladukum, harta dan juga anak pinak. Jadi nanti kita akan bahaskan bagaimanakah yang dikatakan harta dan juga anak pinak yang melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting kerana jika kita dilalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah masa-masa yang berlalu itu kita berada dalam diam. Sebagaimana surah Al-Asr menyebutkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecualilah mereka illal ladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam masa yang sama, wa tawasaw. Jadi ayat Al-Quran sendiri adalah wasiat. Tawasaw, ayat Al-Quran sendiri adalah pemberi peringatan. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya, ini saling memberikan peringatan kepada perkara yang hak dan juga kesabaran. Jadi memerlukan kesabaran agar tak dilalaikan daripada harta dan juga anak pinak. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu, adalah panggilan kepada orang beriman, sama ada sebagaimana yang saya sebut sebelum ini. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu, include ataupun masuk terhadap amanu di sini sama ada orang yang dekat, maknanya orang yang dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang pertengahan, ataupun orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya termasuklah orang-orang munafik itu sendiri, mereka juga termasuk di dalam khitab, ini sasaran ayat. Allah Subhanahu wa taala tak guna perkataan ya ayyuhalladzina nafaqu, wahai orang yang munafik. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, kita sebutkan sebelum ini, orang munafik pun maknanya ada ketika amanu summa kafaru. Ya, ada ketika memang mereka beriman tapi kemudiannya mereka kufur balik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka peluang ini kepada semua manusia. Hatta kalau dah ada nifaq di dalamnya, bagi mencegah daripada penyakit tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh ke semua orang yang beriman agar menjauhinya sifat nifaq tersebut. Baik. La tulhikum, janganlah kalian dilalaikan. Baik.
Pertama, kita perlu memahami tentang makna lalai di sini, yang mana daripada perkataan al-lahwun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dunia ini, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. La'ibun, permainan, lahwun, sesuatu yang melalaikan, zinah, perhiasan. Jadi apa makna lahwun ni? Apa makna dilalaikan harta, dari sudut harta dan juga anak pinak? Baik. Dalam Al-Quran ada lagi satu perkataan yang bukan diterjemahkan sebagai dilalaikan, cuma terjemahan yang pada saya lebih dekat adalah disibukkan. Cuma kadang-kadang bila seseorang tu disibukkan dengan sesuatu perkara ataupun urusan, kita nampak macam dia ni lalai dengan urusan dia sebab terlalu sibuk sangat dengan urusan dia. Tambah-tambah lagi kalau urusan itu adalah urusan yang bersifat keduniaan. Baik. Jadi dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan lahun yang kita terjemahkan sebagai lalai ataupun leka, di dalam Al-Quran digunakan dalam bentuk yang negatif, dalam perkara hal yang negatif. Maknanya perkara itu telah menyebabkan kita mengalihkan perhatian ataupun kita meninggalkan sesuatu perkara yang lebih penting dalam kehidupan kita. Kita tertumpu kepada perkara yang kurang penting ataupun tak penting. Jadi sepatutnya kita melaksanakan solat bila dah azan. Tetapi sibuk dengan gadget, maka itu adalah perbuatan lahun. Apabila kita dialihkan perhatian daripada sesuatu yang lebih penting. Dalam hadis Nabi SAW dan riwayat Tirmizi, tak siap saya ni, Nabi SAW sebutkan, ma qalla wa kafa khairun min kathura wa alha. Sesuatu yang sedikit dan cukup itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak dan lalai. Jadi manusia ni kenapa biasanya boleh jadi lalai dalam kehidupannya? Kerana berlebihan. Berlebihan dalam makanan. Jadi masa yang digunakan itu hanya untuk mencari makan, tempat yang sedap-sedap. Saya ada seorang kawan yang mana dia bekerja sebagai orang yang driver pemandu pelencong lah. Ada bulan orang pencen ni daripada orang kata apa? Daripada utara tanah air nak pergi ke timur tanah air semata-mata nak sarapan. Lepas sarapan balik. Jadi saya pun bila dia cakap ni tu kadang-kadang tak boleh nak fikir kan. Jadi ada orang yang sanggup maknanya nak pergi jalan jauh hanya semata-mata nak sarapan. Kalau bercuti ke apa ke tak apalah kan. Tapi ada juga yang macam tu. Nak sebutkan kadang-kadang berlebihan. Contoh kalau kita tengok entertainment, pergi ke drama ke, jadi berlebihan akan menyebabkan kepada kelalaian. Jadi itu bermakna lalai. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut alhaakumut takatsur. Ini surah At-Takatsur. Janganlah kamu dilalaikan dengan memperbanyakkan. Jadi lalai di sini kita boleh sebutkan ada 3 peringkat lalai. Bagaimana yang nak dikatakan sesuatu perbuatan itu lalai, bukan disibukkan. Sebab sibuk, syaghl, mungkin juga orang itu dia habiskan masa banyak terhadap sesuatu perkara ataupun urusan. Tapi sibuk dia itu disebutkan dalam bentuk yang positif, syaghl. Sebagai contoh di dalam surah Al-Fath, ayat ini sebenarnya adalah ayat yang dituturkan oleh orang munafik. Cuma mereka guna perkataan syughul untuk menampakkan
apa yang mereka disibukkan itu adalah sesuatu yang baik. Boleh faham tak? Ayat itu sebenarnya adalah ayat yang sebenarnya bukanlah kata-kata yang betul, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mereka menyebutkan sesuatu yang bukan benar daripada hati mereka. Cumanya mereka ayat sebutkan perkataan syaghal itu digunakan supaya ianya nampak positif, walaupun asalnya ia adalah negatif. Cumanya kalau kita tengok dalam ayat yang lain, memang Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dalam bentuk yang positif. Baik, contoh iaitu berkaitan dengan peristiwa Hudaibiyah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna daripada perkataan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Dia orang yang tertinggal, maknanya yang tidak turut serta bersama dengan Nabi SAW berbai'ah, bai'atul ridwan, terlibat dalam peristiwa Hudaibiyah ini. Jadi mereka kata kami sebenarnya disibukkan dengan harta dan juga anak pinak kami. Mohon ampunlah kepada kami. Kami disibukkan. Ini bukanlah sampai kami terleka, tapi kami sibuk. Sibuklah. Jadi dia nak sebutkan, kalau kita sebut dalam bahasa mudah macam ayat cover lah. Supaya nampak macam tak adalah kami ini terleka sangat, tapi disibukkan. Baik. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang nikmat syurga, inna ashabal jannati al-yawma, yakni pada hari manusia mendapat balasan, mendapat ganjarannya, fi syughulin fakihun, iaitu berada dalam keadaan syughul, sibuk. Sibuk kerana apa? Sibuk menikmati kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan ini, insya-Allah. Baik. Jadi macam mana kita nak membezakan di antara sesuatu perkara yang kita gunakan masa kita lebih pada perkara tersebut, ia adalah sesuatu yang kita disibukkan, bukan terleka. Sebabnya dia ada garis halus pisahkan di antara kita sibuk ataupun kita leka. Sebab kedua-duanya menyebabkan kita mengambil masa yang banyak untuk kita melakukan sesuatu perkara. Jadi kalau kita tengok dalam surah At-Takatsur sendiri, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan alhaakum, janganlah kamu dilekakan, dilalaikan. Lalai ini boleh disebutkan ada 3 peringkat lalai, ataupun 3 perkara ciri-ciri yang mana kalau kita ada ciri-ciri tersebut, kita bukan disibukkan tetapi kita lalai dalam urusan tersebut. Apakah 3 ciri itu? Yang pertama adalah lalai pada urusan ataupun hubungan sesama manusia. Urusan kehidupan. Contoh, apabila seseorang yang mungkin contoh dia menonton cerita streaming kan, sekarang ni dah banyak platform streaming. Jadi masanya habis pada platform tersebut berjam-jam, hingga kan dia mengabaikan tanggungjawab dia. Kalau dia seorang isteri, mungkin tengok cerita cerita Korea ke kan. Ini terabai dari sudut tanggungjawabnya sebagai seorang isteri. Kalau dia ibu, maka terabai tanggungjawab dia sebagai seorang ibu. Kalau dia suami, tanggungjawab dia sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa. Jadi kalau terabai tanggungjawab kita dalam keadaan kita menggunakan masa kepada sesuatu yang berlebihan, sesuatu perkara yang berlebihan, maka itu adalah tanda-tanda kelalaian. Apabila kita mengabaikan tanggungjawab kita. Yang kedua, tanda kelalaian adalah apabila kita mengabaikan tanggungjawab agama. Tanggungjawab agama ni sama ada contoh orang yang sibuk nak cari harta. Jadi sibuk nak cari harta itu boleh menjadi lalai apabila mengabaikan tanggungjawab terhadap agama. Sebagai contoh, mengabaikan solat,
kerja sampai tak solat sebab nak kejar deadline. Jadi itu asalnya mungkin sibuk, tetapi dia jadi lalai kerana mengabaikan tanggungjawab dia terhadap agama. Boleh jadi juga mengabaikan tanggungjawab terhadap agama ni kerana nak cari duit punya pasal, maka dia melanggar hukum hakam agama. Tak kisah dah. Kan, masuk pelaburan yang tak patuh syariah pun tak. Janji kan, apa yang dia buat tu boleh mendatangkan keuntungan, maka dia akan terlibat ataupun ceburi. Maka inilah yang disebutkan sibuk tetapi akhirnya dilalaikan. Ini bermakna kalau ada orang yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala uji kesibukan, maknanya perlu kepada income yang mencukupi untuk sara keluarga, sibuk dalam keadaan kita masih lagi tidak mengabaikan tanggungjawab suami tadi, isteri ataupun isteri, sibuk dalam masih lagi kita tidak mengabaikan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut syariat, maknanya jaga solat, jaga dari sudut halal haram, maka mudah-mudahan sibuk itu adalah sibuk yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yang saya sebutkan tadi, bagaimana kesibukan boleh menukarkan kepada sesuatu yang melalaikan apabila melalaikan seseorang daripada tanggungjawab akidah. Maknanya menyebabkan terpesong dari sudut akidah. Ada ke dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Ya, ada dalam surah Al-Kahfi. Selalu surah yang kita bacakan pada hari Jumaat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita tentang pemilik dua kebun tersebut. Ringkasnya saya sebutkan ayat akhir yang disebutkan itu, wama azunnu sa'ata qa'imatan. Ini disebabkan dia rasa betapa indahnya kebun yang dia ada, kan? Hasil daripada usaha dia, dia berpenat lelah, dialah buat segala-galanya hingga kan dia mendapat keuntungan tersebut, hingga dia rasa apa yang dia ada itu akan kekal. Bahkan disebutkan, aku tak rasalah kiamat ni akan berlaku. Wama azunnu sa'ata qa'imatan. Aku tak rasa kiamat ini akan berlaku. Sebab apa? Sebab dia rasa kekalnya nikmat, kekalnya dari sudut harta kepunyaan yang dia ada. Jadi kita takut juga, maknanya kalau kita disibukkan dan kita rasa semata-mata usaha kita itulah yang akan menyebabkan kita akan mendapat kenikmatan di dunia, bukan daripada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bermula tadi step by step sebenarnya, daripada mengabaikan tanggungjawab sosial, tanggungjawab syariat dan tanggungjawab dari sudut akidah. Ada kadang-kadang sedih juga makna kita lihat sebahagian orang Islam kita, maknanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan niat lebihan dari sudut harta, ada yang mana mengabaikan tanggungjawab akidah. Tak kisah kalau percaya dengan sesuatu perkara yang melanggar batas akidah sebagai umat Islam, janji perkara itu mendatangkan keuntungan. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita jaga-jaga supaya kesibukan kita itu tidak bertukar menjadi kelalaian. 3 perkara yang kita sebutkan tadi. Baik. Daripada apa dilalaikan manusia ini? Amwalukum wala auladukum. Maaf, betul sih. Belum habis ni, betul. Baik. Harta dan juga anak pinak. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran, majoriti ayat-ayat Al-Quran akan mendahulukan harta berbanding anak pinak. Amwalukum wala auladukum. Dalam surah At-Taghabun, surah selepas surah Al-Munafiqun pun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang amwal, harta dan juga anak itu adalah fitnah, sebagai ujian. Baik. Jadi amwalukum wala auladukum, banyak
Al-Quran mendahulukan harta sebab apa? Kerana semua orang dikurniakan harta. Banyak ataupun sikit, tapi tetap dikurniakan. Bahkan amwal di sini tidak hanya pada harta duit sahaja, tetapi boleh jadi maknanya adalah tenaga. Maknanya adalah masa. Kerana apa? Dengan adanya masa, dengan adanya tenaga, kemampuan kita, maka ia bertukar menjadi duit, menjadi gaji kita. Kan? Amwalukum, yakni masa dan tenaga kita. Maknanya semua orang dikurniakan, kalau tidak harta pun, dia ada masa dan dia ada tenaga fizikal dia. Jadi sama ada banyak ataupun ada sikit, maka semua orang tetap ada amwalukum. Berbanding anak. Ini tak semua orang dikurniakan anak. Baik. Jadi berlebihan yang menyebabkan kelalaian yang kita maksudkan la tulhikum amwalukum wala auladukum adalah disebabkan telah banyak harta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut janganlah kamu dilalaikan dengan banyaknya harta ataupun harta itu menguasai diri kamu. Maknanya macam ni. Kalau orang yang dia dilalaikan dengan sesuatu perkara. Contohlah kita ambil lalai dengan leka dengan gadget. Contoh. Jadi leka dengan gadget dia adalah natijah daripada kemungkinan kita dah rasa cukup, walaupun mungkin tak banyak, kita dah rasa cukup ataupun kita dah rasa selesa dengan kehidupan kita. Berbanding kalau orang yang kurang harta dia, maknanya dia nak kena struggle masa dia, ataupun masa yang berlebihan, maknanya dia dah kerja pagi 8 hingga 5. Di malam dia nak kena kerja lagi. Sebab apa? Sebab dia memerlukan lagi dari sudut kewangannya untuk menyara kehidupannya. Jadi orang yang mungkin dah kerja 8 hingga 5, dia mungkin mendapat gaji ataupun mendapat upah yang mencukupi, dia rasa tak perlulah. So masa yang dia ada malam, petang itu terluang dengan banyak. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan amwalukum. Dia orang yang kurang harta. Masa sepatutnya dia tak ada masa lebihan, sebab masa lebihan dia itu pun maknanya dia guna untuk bekerja lagi, untuk mencari income lagi. Jadi nak sebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang harta yang melalaikan ini, bukan bermakna orang yang dia berhempas pulas untuk mencari rezeki, buat 1, 2, 3 kerja, kan? Dan tidak juga bererti dia mengejar dunia. Kadang-kadang orang kita sebut, kamu dah buat kerja kan, 2, 3 kerja, dah kerja dunia apa sangat. Kadang-kadang kita faham, kadang-kadang bukanlah bermakna untuk kerja dunia, tapi dalam realiti kehidupan manusia ini memerlukan kepada tanggungjawab, kos-kos yang berkaitan. Jadi yang nak dimaksudkan dengan harta yang melalaikan itu biasanya adalah keadaan manusia yang ada berlebihan harta, menyebabkan masa dia ada lebih banyak, menyebabkan masa tersebut lebih banyak lagi kelalaian yang dilakukan. Kerana orang yang mana berhempas pulas untuk mencari rezeki ini adalah salah satu daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Bahkan kalau niatnya kerana Allah, buat dia tadi mematuhi syariat, jaga dari sudut akidahnya, maka ia juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Anak pinak wala aulad. Jadi anak pinak dalam Al-Quran ni selalu mungkin kadang-kadang disalahfahami. Anak-anak ni tak perlu ada lah, sebab Quran kata ujian, Quran kata jangan leka dengan anak pinak. Jadi anak pinak ni bukanlah melalaikan, maknanya anak pinak itu kalau melalaikan bukan bermaksud kalau kita bermain bergurau dengan anak pinak, dengan anak-anak kita, itu perkara yang lara ataupun leka. Setengah orang kalau dia terlalu strict kepada agama, tak boleh nak main-main, tak boleh nak bergurau. Sedangkan Nabi SAW sendiri bermain bergurau dengan anak-anak kecil.
Tapi yang dimaksudkan anak pinak yang melalaikan ini adalah apabila anak-anak itu menjadi sumber untuk dibangga-banggakan ataupun rasa takbur terhadap orang lain. Tengok anak aku ni kan, berjaya dapat nombor 1. Tengok anak aku ni hebat dalam kurikulum, contoh. Anak aku ni hebat menghafal Quran. Ini sesuatu yang nak dibangga-banggakan. Jadi itu yang melalaikan. Sebab akhirnya kepuasan terhadap apa yang anak capai itu adalah untuk dibanggakan kepada ibu bapa terhadap orang lain. Bukan tak boleh bangga sebagai ibu bapa, kita mendidik kita boleh bangga. Tapi dibangga-banggakan. Benda yang berbeza kan. Dibangga-banggakan ataupun memupuk rasa takbur kita, sombong kita, nak kata oh kita ni pandai mendidik anak, kita ni hebat, jaga anak kita ni jadi bagus kan. Baik. Jadi boleh jadi juga makna dilalaikan dengan anak ni adalah apabila ibu bapa menjadikan anak ni sebagai aset, khususnya aset keduniaan. Yes, anak-anak adalah aset kita di hari akhirat, tetapi bukan bank kita. Nak jadikan anak ni supaya nanti bila kita dah bersara, anak ni boleh bagi duit kepada kita. Kalau dia nak bagi itu ihsan dia. Tapi bukanlah kita yang mana nakkan sesuatu yang mungkin kita tak capai, tapi kita nak anak kita buat supaya dia mencapai apa yang kita nak. Jadi dalam hal-hal yang membabitkan keduniaan, dalam masa yang sama kita meninggalkan dari sudut aspek pembinaan kerohanian, pembinaan emosi anak-anak yang juga adalah penting sebagai nafkah, bukan sekadar nafkah fizikal tapi emosi, spiritual, intelektual. Baik. Jadi dalam ayat yang lain saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan at-taghabun adalah ujian. Baik. Dalam suratul Baqarah, menarik ni kalau kita tengok dalam suratul Baqarah. Sememangnya ada orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ketidakcukupan ataupun kekurangan lah. Kekurangan mungkin dari sudut harta, yang ni dia terpaksa kerja banyak, disibukkan dengan kerja. Macam saya sebutkan tadi, kalau dia tidak meninggalkan perkara-perkara ataupun menjadikan kesibukan itu lalai dengan 3 perkara yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan ia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat yang ketiga berkaitan dengan apa? Iaitulah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut beriman, orang yang menjaga solat dan juga orang yang mengeluarkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan. Ada ulama kata maknanya yang diwajibkan, itulah zakat. Dan ayat yang keempat baru Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang yang mana diberikan kitab ataupun diturunkan Al-Quran, yang mana diturunkan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan, dan juga beriman kepada hari akhirat. Baik. Jadi dalam kelompok manusia, ada orang yang mana dia direzekikan pada ayat yang ketiga. Maknanya kehidupan dia ni balik kerja dan sebagainya, tapi dia jaga iman dia, dia jaga solat dia jaga dari sudut zakat kalau dia perlu dizakatkan, ataupun paling kurang zakat fitrah. Maka itu adalah kehidupan dan baik bagi dia. Dan ada juga orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang mungkin untuk lebih masanya, dengan keadaan dia mungkin Allah dah bagi kecukupan, dia ada masa untuk dia kaji, mentelaah Al-Quran, pergi mengaji dan sebagainya. Maka itu baik bagi diri. Kenapa saya sebutkan benda ni? Sebab kadang-kadang sebahagian, sebutlah sebahagian asatizah pun kadang-kadang
bila menyebutkan sentuh isu berkaitan dengan hal keduniaan dan akhirat, kadang-kadang menyebutkan kepada orang yang mungkin berusaha berempah pulas mencari rezeki. Orang ni sibuk cari rezeki, tak mau main mengaji, tak mau mendalami Quran. Dan saya sebutkan, bukan semua orang diberikan keluasan yang sama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan di antara ayat 3 dan ayat 4 kerana Imam Ar-Razi kata kerana ada dua golongan. Ada yang pertama, ada golongan yang dia pertama saja dia jaga dari sudut solat dan juga zakat dia dan iman dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang kedua, maknanya orang yang diberikan untuk dia memahami kitab. Tapi yang menariknya Allah Subhanahu Wa Taala sebut di akhir ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memisahkan di antara orang yang walaupun hariannya kerja dia banyak berempah pulas mencari rezeki berbanding orang yang ada waktu dia pergi mengaji, pergi kelas itu kelas ini. Allah tak pisahkan di antara dua ni. Allah kata mereka semua itu berada dalam hidayah selagi mana mereka menjaga dari sudut batas-batas agama, batas syariat yang kita sebutkan tadi. Jadi ini satu benda yang penting untuk di-highlightkan. Sebab kita tahu dia di luar sana ramai orang yang berusaha berempah pulas. Tapi kalau dalam masa yang sama kita juga memberikan saranan untuk cuba cari masa juga kita memperbaiki diri. Sebab memperbaiki diri itu adalah dengan ilmu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran satu-satunya ayat setakat yang saya perasan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan anak pinak berbanding harta, iaitu dalam surah At-Taubah ayat 24. Ringkasnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan anak pinak? Allah kata qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Bahkan bukan sekadar anak pinak tetapi ibu bapa, anak-anak, saudara mara, isteri dan kaum kerabat yang lain. Wa amwalun iqtaraftumuha. Kemudian barulah harta. Kerana ayat ini sedang membincangkan agar kita meletakkan prioriti kecintaan kita. Walaupun maknanya sesetengah orang maknanya sibuk dalam bekerja, tapi sibuk dalam bekerja dia itu adalah kerana kecintaan kasih dia kepada isteri, anak-anak dia ataupun ahli keluarga dia. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perkara yang manusia paling kasihi. Walaupun harta bukan juga manusia inginkan, tetapi kenapa manusia mencari harta antaranya adalah untuk keluarganya. Maka didahulukan berkaitan dengan perkara yang paling dicintai. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut comparisonnya adalah perkara-perkara yang disebut tadi ahabba ilaikum minallah. Allah sebutkan kalaulah perkara-perkara yang disebutkan tadi lebih dicintai oleh kalian berbanding Allah dan juga Rasulnya dan juga jihad fisabilillah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyusun prioriti kebiasaan manusia mencintai ahli keluarganya, kemudian apa yang telah diusahakan. Baik. So, di sini daripada ayat ini, apa yang kita dapati, Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan satu garis panduan pencegahan. Tulhikum amwalukum wala auladukum. Mana Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan dilalaikan, kerana kelalaian kepada perkara-perkara inilah antara punca kepada kemunafikan. Apa dia? Harta. Amwalukum, harta. Yang kedua, kekayaan. Kenapa saya bezakan antara harta dan kekayaan? Kadang-kadang ada orang yang mana dilalaikan dengan harta, tak semestinya dengan harta yang banyak. Jadi harta yang sedikit pun kadang-kadang manusia boleh lalai. Manusia boleh mempertaruhkan dari sudut syariat. Menerima rasuah. Kadang rasuah bukan banyak, RM1,000. Tapi mempertaruhkan dari sudut agamanya kerana harta. Dan ada orang yang mana dilekakan dengan kekayaan.
Yes, dari sudut harta yang lebih banyak. Lagilah maknanya mudah dipesongkan. Ada orang yang mana dilalaikan dengan daripada harta tadi timbul dari sudut kemegahan. Dalam surah Al-Humazah Allah Subhanahu wa taala sebut wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah. Jadi mereka yang sentiasa mengira-ngira hartanya itu, dan disebutkan humazah apa? Mereka yang suka mencela. Kenapa orang mencela dan orang yang mengira harta itu disebutkan sebagai humazah? Kerana bila orang yang diberikan kekayaan, dia rasa ada kemegahan menyebabkan dia boleh kata perkara yang buruk kepada orang lain. Kedudukan melahirkan juga kemegahan, tapi tak semestinya nak megah dia akan dapat kedudukan. Dia dua benda yang ada hubungan, tetapi ada pemisahan di antara kedua. Pengaruh kedudukan boleh bawa kepada pengaruh, tapi kadang-kadang pengaruh tak memerlukan juga kedudukan. Dan nak sebutkan ini semualah menjadi punca kepada kemunafikan. Kalau kita balik pada kisah dalam surah Al-Munafiq, bermakna apa yang berlaku pada Abdullah bin Ubay adalah kerana adanya kekayaan dia tadi, keinginan dia bermenggahan, kedudukan yang dia nak, yang dia rasa Nabi SAW telah lampah daripada dia, pengaruh yang telah dia hilang. Jadi itu adalah punca-punca kepada kemunafikan. Baik, bagaimana untuk mengubati ataupun untuk mengelak, maaf, sebab ayat 9 ni cerita tentang mencegah. Ayat 10 menceritakan tentang mengubati. Jadi nak mencegah, maknanya nak mengelak daripada sifat munafik ini, maka Allah Subhanahu wa taala sebut la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi mendekatkan diri dengan apa yang orang munafik jauh daripadanya. Apa yang orang munafik jauh daripadanya? Iaitulah zikrillah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita rasa mengingati Allah Subhanahu wa taala ni mungkin satu hal ataupun satu perkara yang remeh. Sedangkan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu, kita mengingati dari sudut diri kita, mengenali diri kita ini sebagai seorang hamba. Hamba pada setiap masa. Jadi orang munafik, dalam siri sebelum ni kita sebutkan kenapa mereka boleh melakukan dan mengucapkan perkara yang buruk kepada orang lain, kerana tak ingat Allah Subhanahu wa taala mendengar. Tak ingat Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dari sudut perbuatannya. Walaupun dia datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menyebabkan Nabi rasa takjub dengan penampilan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala revealkan, singkapkan apakah sebenar motif niat mereka. Kalau benar dia mengingati Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha membalas apa yang dia lakukan, maka dia tak akan sebutkan perkara yang buruk terhadap Nabi SAW, terhadap umat Islam, walaupun Nabi tak dengar, walaupun umat Islam tak dengar, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mendengar. Jadi mengingati Allah Subhanahu wa taala ni, walaupun kadang-kadang kita nampak macam kita ingat Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah fundamental yang paling penting bagi seorang mukmin. Itulah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan mengingati Allah Subhanahu wa taala, antaranya adalah dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sendiri disebutkan sebagai az-zikr. Zikr maknanya peringatan. Solat, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Taha, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah solat. Kerana tujuan untuk solat itu apa? Untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Daripada solat yang mengingati Allah Subhanahu wa taala itulah baru mencegah kepada fahsya'i wal munkar. Kalau solat yang tak mengingati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kita tengok ada orang yang solat masih lagi melakukan fahsya' dan juga munkar. Kerana tujuan asal kepada solat itu adalah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Doa,
kawan yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nur, fi buyutin azinallah wa an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal. Jadi di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana kamu mengalunkan ataupun menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tinggi Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan, mengingatkan dengan nama-nama Allah, yuzkaru fiha ismuhu, nama-namanya. Yang ini menunjukkan kepada adanya kawan-kawan yang baik yang mana sama-sama untuk memperingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa susah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rasa kita tak struggle untuk usaha mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka sifat nifak itu akan lebih mudah untuk melekat pada diri kita. Dia adalah satu benda yang bertentangan. Kalau kita berusaha ke arah mengingati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sebagai manusia ada kelekaan, ada kesibukan, kan? Tapi usaha kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah dijauhkan daripada sifat nifak. Tapi kalau kita tak berusaha, maka sifat nifak, hipokrasi itu lebih mudah untuk menjangkiti seseorang. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Jumu'ah, di hujung surah Al-Jumu'ah, dengan surah Al-Munafiqun ini, kaitannya juga adalah Allah kata wazkurullaha katsira. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kenapa? La'allakum tuflihun. Tuflihun ini adalah kejayaan, orang yang mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala sebut wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat. Dalam hal mengingati Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Subhanahu wa taala membezakan di antara lelaki yang mengingati Allah Subhanahu wa taala wadh-dhakirat, dan wanita yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana jalan mengingati Allah Subhanahu wa taala ni pelbagai. Nature-nya juga dari sudut lelaki dan perempuan juga pelbagai. Maknanya cara mengingati Allah itu pelbagai. Lelaki mungkin caranya adalah dengan banyak melaksanakan solat berjamaah di masjid. Wanita mungkin cara mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia banyak berzikir, bertasbih, khususnya walaupun dalam keadaan kata apa, datang bulan, kan. Jadi cara yang berbeza, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan zakirin dan juga zakirat. Kerana dalam Quran bila Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sebutkan lelaki saja, contoh qad aflahal mu'min, maka dia akan merangkumi mukminun, ini lelaki dan juga perempuan. Tapi bila Allah pisahkan, kedua-duanya disebut az-zakirin. Kalau Allah tak sebutkan zakirat, maknanya zakirin itu termasuk lelaki dan perempuan. Tapi kenapa Allah pisahkan? Kerana nak sebutkan bahawa kemungkinan jalan mengingati Allah Subhanahu wa taala bagi lelaki dan perempuan itu berbeza. Tetapi tujuannya sama, iaitu untuk ingat Allah Subhanahu wa taala bagi menghindari, mengelak daripada sifat nifaq. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah kata hum di sini merujukkan orang munafik yang mana mereka kerugian, yang mana tidak sama kerugian mereka itu pada mana-mana kerugian yang manusia yang lain namakan kerugian. Apa maknanya? Kalau kita tengok dalam surah ini, kerugian yang mereka gambarkan kepada orang beriman adalah apabila mereka, ini orang munafik, tak lagi memberikan bantuan. Maknanya orang mukmin akan rugilah, tak dapat bantuan. Jadi sebenarnya yang rugi itu adalah mereka kerana mereka tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan apabila mereka memberikan infak, memberikan bekalan kepada orang muhajirin yang datang, itulah jalan yang mana akan capai kepada kejayaan. Jalan yang mana boleh mengubati diri mereka. Infak itu boleh mengubati diri mereka daripada sifat-sifat nifak tersebut. Maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat seterusnya berkaitan dengan infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalau kita tengok dalam suratul Baqarah, ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia punya kedudukan infak dan juga rezeki itu berbeza kan. Kalau dalam suratul Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, didahulukan kamilah yang memberikan rezeki, daripada rezeki itu mereka infak, yunfiqun. Berbanding wa anfiqu mimma razaqnakum, berilah infak terhadap apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian. So apa beza dia? Kenapa ada perbezaan dari sudut kedudukan infak dan juga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan? Ala kulihan, sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebutkan infak, Allah sebutkan wa mimma razaqnahum, dengan apa yang kami rezekikan. Jadi ini untuk menanam dalam fikiran kita. Apa yang kita infakkan itu adalah bukan semata-mata kerana kemampuan, kebolehan kita dari sudut mencari rezeki. Tetapi rezeki itu sendiri adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pinjamkan kepada kita. Kalau kita memahami hal tersebut, lebih mudah untuk kita melaksanakan infak. Baik, kenapa tadi susunan dia begitu? Imam Ar-Razi menyatakan bahawa di dalam suratul Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun itu merujuk kepada infak yang wajib. Maka sebab itu kita kena ada mindset bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki, didahulukan wa mimma razaqnahum, dia telah ada apa yang telah Allah berikan rezeki itu portion untuk sepatutnya kita infak. Yang inilah antaranya zakat. Maknanya apa yang telah Allah berikan rezeki, first kali perkara yang kita kena fikir dan kita kena tanam dalam fikiran kita bila kita mendapat gaji ke dan sebagainya adalah perlu dikeluarkan zakat. Apa yang diberikan perlu dikeluarkan zakat, yunfiqun, sebelum kita gunakan untuk perkara-perkara yang lain. Berbanding dalam surah Al-Munafiqun ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa anfiqu mimma razaqnakum, iaitu kalau kamu nak menghindari diri ataupun nak mengubati, lebih sesuai, mengubati daripada sifat nifak dengan berpada kepada infak yang wajib. Perlu lagi maknanya memberikan ini sedekah walaupun tak banyak tetapi berterusan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini berterusan walaupun memberikan sedekah ataupun infak yang mubah, yang harus ataupun yang sunat. Jadi sebab itu ada beza di antara dalam suratul Baqarah dan juga dalam surah Al-Munafiqun. Jadi surah Al-Munafiqun lebih kepada menyebutkan infak yang mandub, yang sunat dilaksanakan. Supaya apa? Dengan infak itu untuk mengubati. Asalnya dengan zakat pun maknanya boleh membersihkan harta, membersihkan jiwa kan. Tapi sifat-sifat nifak itu juga perlu diubati juga dengan infak yang lain. Baik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang infak macam saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa anfiqu dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hadid tak silap saya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Jadi infak jadi bukan semestinya dengan harta, tapi mustakhlafina fihi, apa yang kamu telah diberikan oleh Allah Subhanahu, mustakhlafin daripada perkataan khalifah kan, yang mana telah Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan, wariskan, berikan kepada kamu.
bukan semata-mata harta, saya sebutkan tadi, boleh jadi tenaga, boleh jadi masa. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, was-sadaqatu, merujuk kepada sedekah yang sunat, tudfi'ul khati'ah, dia akan memadamkan khati'ah, dosa-dosa kesalahan, kama yutfi'ul ma'un nar, iaitu seperti mana air yang mana dia memadamkan api. Jadi sifat munafik ini adalah ibarat api. Maka dengan infak tadi, mudah-mudahan dia menjadi air yang meredakan api tersebut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Min qabli ini apa maknanya? Kalau kita tengok terjemahan, maknanya buat sebelum datangnya kematian. Ya, dia menunjukkan sense of urgency. Yang ni kematian tu dah hampir. Maka perlu buat tu bila? Sekarang. Kerana apa? Kerana nanti ada disebutkan laula akhartani ila ajalin qarib. Sebelum tu, min qabli an ya'tiya ahadakum, setiap daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kepada kita, sikit ataupun banyak, maka kita perlu maknanya melakukan infak, kerana semua orang akan menghadapi kematian. Semua orang akan balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan kitab amalannya masing-masing. Ahadakum, setiap daripada kamu. Laula akhartani. Dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut lau, bukan lau. Walaupun lau, kalau disebut lau akhartani, kalaulah engkau menjauhkan, ataupun lau akhartani, kalau kau melambatkan. Tapi bila disebutkan laula ni dalam bahasa Arab, dia menunjukkan bukan sekadar minta untuk dipanjangkan usia, tetapi bila dia minta tu dia tahu dia tak akan dapat. Laula akhartani. Jadi disebut dengan nada penyesalan. Laula akhartani, ataupun dia depress. Dia nakkan tapi dia tahu dia tak akan dapat. Laula akhartani, depresi untuk mendapatkan tambahan masa kehidupan. Ila ajalin qarib. Maknanya lambatkan sikit kematian aku ni. Walaupun sikit dia masanya. Ini menunjukkan bila seseorang itu dia minta waktu yang sedikit. Jadi waktu yang sedikit ni biasanya kita tak dapat buat banyak benda. Nak menunjukkan untuk mendapatkan kesejahteraan di hari akhirat bukan semestinya banyak. Tetapi perlu dilakukan supaya ada perkara yang kita dapat buktikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah apa yang kita buat agar kita berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan rahmat itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ada dua syaddah pada huruf sad dan huruf dal. Dia menunjukkan dua perkara. Fa as-saddaqa. Ini kalaulah kau panjangkan sikit umur kau, aku akan buat sedekah. Bahkan disebutkan fa as-saddaqa, iaitu nak menunjukkan bahawa aku akan bersegera dalam melaksanakan sedekah tersebut. Sebab apa? Sebab masa sikit. Beri aku masa sikit pun tak apa, aku akan segera buat. Dan bila ada lagi satu ada fa as-saddaqa, menunjukkan bukan sekadar bersegera buat, tapi aku akan berikan yang terbaik. Kalau infak, yang berikan yang terbanyak yang paling baik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa as-saddaqa, maka diakhiri dengan wa akun minas salihin. Bukan sekadar nak sedekah, tetapi sedekah itu sebagai permulaan nak menunjukkan aku dah ready untuk berubah. Wa akun minas salihin, untuk menjadi orang yang saleh, orang-orang yang baik. Salihin ini makna saleh, untuk memperbaiki diri, saleh. Jadi amal saleh itu bukan sekadar amal yang dilaksanakan pada fizikal, tetapi amal yang mana dapat mengubah kita kepada yang lebih baik, memperbaiki diri. Kita tengok dalam surah Al-Munafiq. Apa yang berlaku bila orang berkata kepada mereka pergi minta ampun kepada Rasulullah,
Kan? Orang cakap-cakap tentang apa yang mereka sebutkan perkara buruk kepada orang beriman. Mereka menyalahkan orang lain. Ittakhazu aymanahum junnatan. Ataupun disebutkan bahawa setiap suara yang datang kepada mereka itu adalah seperti sayhah. Kan? Kita sebut sebelum ni. Ibarat angin yang mana datang tu semua nak musnahkan mereka. Jadi mereka menyalahkan orang lain, tidak diri mereka sendiri, dan menjadikan syahadah mereka sebagai perisai. Sedangkan disebutkan kepada mereka orang munafik dalam surah Al-Baqarah, Allah sebutkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kefasadan di atas muka bumi. Maka kata apa? Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini adalah orang yang bukan nak buat benda buruk, tapi kami orang yang muslah. Walaupun mereka sedar bahawa sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah kefasadan. Maka bila sampai kepada ajal barulah kata nak menjadi orang yang benar saleh. Sedangkan telah diberikan peringatan di dunia lagi, jadilah orang yang saleh dan tinggallah kefasadan. Allah Subhanahu wa taala sebut fa as-saddaqa, fa di sini. Dan kemudian wa akun minas salih. Wa fa ini menunjukkan kepada sesuatu yang lebih dekat, lebih cepat kan, dalam tempoh masa. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala berikan tempoh masa yang lebih sikit pun, ajalin qarib, maka kalau nak sedekah dalam masa yang singkat memang boleh kan. Tetapi nak menjadi baik, nak menjadi saleh, bukannya mudah, bukannya dalam satu tempoh yang singkat, perlukan kepada proses. Saya sebutkan tadi kenapa mereka nak sedekah. Sedekah ni sebenarnya permulaan je untuk menjadi saleh. Kerana dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 99 sama lebih kurang, iaitu apabila orang kafir yang mana minta untuk dilambatkan ajal mereka sebab apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat melakukan amal soleh yang mana telah aku tinggalkan. Mana apa yang aku tak buatkan sebelum ni, aku nak buat balik, nak buat amal soleh. Jadi asasnya adalah untuk menjadi soleh, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal itu dan memberikan rahmatnya. Sedekah itu adalah salah satunya. Dan menariknya, kenapa sedekah menjadi keutamaan ataupun permulaan, kenapa tak sebutkan salat? Kenapa sedekah? Untuk menjadi saleh, baik. Kerana sedekah ni kita sebutkan infak. Infak ni kita sebutkan dulu di awal kelas. Jadi ibarat macam terowong yang ada laluan sebelum masuk, terowong dan laluan keluar. Bila saat hampir kematian manusia akan diperlihatkan apa yang dilakukan di atas muka bumi. Di perkara yang paling mudah singkat tadi kita sebut fa'as-sadaqah, yang paling mudah singkat untuk mendapatkan pahala yang besar adalah sedekah. Kalau solat pun lama kan, kalau 2 rakaat pun masa 5 minit ataupun mungkin 10 minit. Tapi kalau nak infak, nak sedekah ni, tak sampai 1 minit boleh transfer, siap. Jadi nak sebutkan sedekah ini adalah yang paling mudah untuk dibuat dalam masa yang singkat. Yang pertama. Yang kedua, sedekah ini konsepnya adalah kita memberi pada hari ini, kita hilang duit, tak ada. Kita hanya akan dapat ganjarannya di hari akhirat. Ini ibarat terowong tadi, kita masukkan duit dalam terowong tu, kita hanya akan dapat balik duit itu kemudian. Ini bila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka infak itu adalah saluran yang paling mana mudah, cepat untuk mendapatkan ataupun menggandakan pahala, dan ia paling banyak kita dapati investmentnya dan pelaburan keuntungannya, dividennya pada hari akhirat. Akan sebutkan infak. Akhir sekali, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun.
Walaupun maknanya mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian untuk ditambahkan usia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah tidak akan sesekali melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya. Dan Allah khabirun bima ta'malun. Mari Allah kata, kalau sebelum ni, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kemudian Allah sebut, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya'ti dengan juga ja, yang mana kedua-duanya membawa makna bila telah sampai waktu kematian kamu. Ya'ti menunjukkan kematian menunjukkan kepada sampainya waktu kematian itu mudah, dekat ataupun cepat. Jaa ajaluha, jaa ni kalau kita sebutkan sebelum ni adalah menunjukkan kepada sesuatu yang sampai dalam keadaan sukar disebabkan jauh ataupun panjang perjalanannya. Ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat 10 tadi, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, nak menunjukkan kepada kita bersegera dalam melaksanakan amal soleh kerana kematian itu mudah ataupun dekat ataupun cepat. Tapi tidaklah bermakna kematian itu cepat, Allah tak bagi peluang. Allah dah bagi peluang. Ini panjang masa kehidupannya, 60 tahun, 30 tahun. Iza jaa ajaluha. Dia nak sebutkan kenapa ada dua ayat perkataan yang berbeza digunakan nak mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan masa yang cukup. Dalam masa yang sama, dia nak berikan rasa urgensi untuk kita melaksanakan sesuatu amal soleh. Allah khabirun, maha pakar. Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, seolah Allah kata kalau aku lambatkan pun waktu kematian, dia tahu apa yang akan berlaku kepada manusia ni. Sama ada dia tetap jadi sama, maknanya dia tak infak pun, ataupun mungkin lebih buruknya dia menghalang ataupun menjadi lebih perkara yang lebih buruk disebabkan pertambahan umur, tak menggunakan pertambahan umur tu kepada kebaikan, maka pertambahan umur tu menjadi beban kepada dia, tambahan keburukan kepada dia. Maka Allah kata wallahu khabirun bima ta'malun. Allah sangat mengetahui apa yang kamu buat sekarang ni dan apa yang kamu buat akan datang. Menunjukkan kalaulah Allah berikan masa, Allah tahu apa yang kamu tak akan buat seperti mana apa yang kamu buat. Ini kamu tak boleh menjadikan kematian itu sebagai sesuatu perisai untuk berdolak dalih. Nak minta kehidupan. Sebab apa? Sebab kononnya nak beramal soleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui kalau Allah beri pun kamu tak akan lakukan hal tersebut. Dia macam seorang guru lah. Seorang guru yang mungkin dah lama mengajar anak murid dia. Bila kata assignment kena siap dalam masa 3 hari. Mungkin tahun pertama budak tu dengan pensyarah dia, kan, pelajar tu dengan pensyarah dia kata, okay, tak apa, dah 3 hari, dia tak siap, tambah lagi 2 hari. Tapi kalau tahun akhir, pelajar tu dengan pensyarah dia dah lama dah dengan pelajar tersebut, kan. Bila dah bagi masa diudik 3 hari mai tak siap juga. Dah 4 tahun belajar dengan pensyarah tersebut, dia minta lagi 2 hari, agak-agak pensyarah nak bagi. Dah kenal dah dia ni. Bagi lagi 2 hari pun dia akan minta lagi 2 hari. Akan minta lagi 2 hari. Itu manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Wallahu khabirun bima ta'malun. Kalau Allah berikan tambahan pun, maka manusia itu akan tetap tidak menggunakan masa tersebut. Maka kesimpulannya adalah masa yang kita ada sekarang inilah yang perlu kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Sama ada untuk mencegah daripada kemunafikan dengan banyaknya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun daripada mengubati kemungkinan ada sifat-sifat sikap munafik dalam diri kita. Antaranya adalah melalui infak, masa kita, tenaga kita, harta kita, ilmu kita, pengetahuan kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Subhanahu Wa Taala terima semuanya. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kalau sepanjang
siri kita ni ada kesilapan, ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima sebagai amal soleh kita dalam kita usaha mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Qali hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih semua. Assalamualaikum. kasih.